itu yang kita nak bincangkan hari ini tentang komunikasi keluarga. Mungkin ada ahli keluarga kita sedang menjerit batinnya, kita tak perasan. Wow. Ya, betul. Menjerit-jerit, memekik-mekik jeritan batin ini lagu yang sememangnya memberi tafsiran ataupun makna yang mendalam. Ini juga mungkin yang sedang dialami ramai dalam kalangan anda yang mungkin anda tak tahu bagaimana caranya, di mana tempatnya untuk anda luahkan perasaan anda, terutama sekali apabila ia melibatkan komunikasi antara pasangan. Betul tu. Senyap pembunuh rumah tangga. Ini topik yang kita nak bawakan pada hari ini bersama dengan tetamu kita. Seorang bermonolog, seorang lagi menyanyi, yang seorang lagi memberikan motivasi kepada kita semua. Okey. Kami berdua ikutkan apa yang penerbit kami inginkan hari ini. Okey. Ya, kita bersama dengan Encik Zahid Muhammad selaku perunding motivasi. Fizo Omar, tahniah dengan kehadiran bakal menimang saya mata kedua. Ketiga. Alhamdulillah, ketiga. Okey, dan juga Kak Haiza kita. Apa khabar kakak? Baik, alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah. Tapi hari ini semua tak ada masalah senyap Oh, rasanya hari ini bising kot. Okey, saya nak mulakan perbincangan ini, tidak saya tujukan soalan ini kepada sesiapa. Kita buka untuk sesiapa yang nak menjawab soalan ini. Bila kita cakap tentang senyap ini perkataan yang kita memang selalu sebut. Kita jangan kongsikan dari sudut dan sisi pandang ilmiah, tetapi kita melihat ia dari sudut dan sisi pandang insaniah. Kenapa relevannya senyap ini yang boleh memberi kesan dalam kehidupan, khususnya hubungan rumah tangga sebenarnya? Siapa yang nak mulakan dulu? Semua tunjuk saya. Okey, boleh. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semua. Pada semua yang di luar sana juga. Betul, topik senyap ni dalam rumah tangga ni, sebab kita semua tahu kunci kebahagiaan, kunci rumah tangga adalah komunikasi. Kalau senyap tu maknanya kunci dah hilang lah. Kan? Tak jumpa. Nak cari ganti tu susah kan. Hilang atau patah dan sebagainya. Saya Fiza sebut jangan ilmiah kan, tapi saya nak quote juga satu sikit je daripada kajian seorang penulis Gary Chapman tahun 92. Dia dah jumpa benda ni. Dia kata bahasa cinta kita ni ada 5. Pernah dengar kan? 5 love languages. 5, dan salah satunya ialah words of encouragement, iaitu perkataan yang menyedapkan hati. Dalam doa kita pun kita dengan doa qurrata ayun kan, anak-anak yang menyejukkan hati, samalah. Maknanya perkataan, komunikasi itu biarlah ada supaya perkataan tu boleh merapatkan hubungan. Dengan senyapnya kita tak tahu okey ke tak okey ke. Mulalah buat prasangka suka ke tak suka. Betul kan? Itulah. Okey, tetapi kan saya tertarik bila saya bersama dengan kawan-kawan saya kan, yang mungkin dah melepasi fasa perkahwinan 5 tahun. Dia orang kata apa yang isteri tu cakap, iyakan ajalah. Kau jangan argue, kau jangan cakap apa-apa, iyakan sahaja. Maknanya senyapkan jelah diri tu, biarkan saja. Sebab orang kata women is always right. Betul. Sudah kita bukan seorang kata, ramai orang kata. Man left lah. Man to the left. Tapi untuk Fizo sendiri, kalau cakap pasal komunikasi tadi kan, komunikasi itu adalah kunci. Saya cakap kunci hilang. Fizo pernah tak berada dalam situasi kunci hilang dalam komunikasi ni? Jangan buat pasal. Dia macam ni kan, tiba-tiba senyap. Kita tak tahu, tak ada angin, tak ada ribut. Tiba-tiba senyap, tanya sepatah, cakap sepatah. Itu. Atau kita kok tanya kenapa ni, tak ada apa-apa. Paling perit yang tu kan. Kunci hilang lah. So, macam setengah orang, dia suka, saya lebih prefer kalau ada tak kena, tak apa, dia nak popek pun tak apa. At least solve the problem. At least kita tahu kat mana yang tak kena. Tapi kalau tiba-tiba senyap, mencuka, sudah tak tahu nak repair kat mana. Kita pun boleh gelabah. Tapi saya suka juga analogi ni. Kunci yang hilang itu kita cuba repair. Ada setengah orang, bila kunci itu hilang ataupun rosak, dia panggil tukang kunci. Potong. Dan cari kunci yang baru. Dah takut dia pergi duplicate. Risaulah analogi ni. Sekarang ni tak payah potong, ada locksmith. Salah, pening lah. Cakap boleh, tak nak, tanya tak jawab. Kunci pula dah hilang. Susah potong je dah. Kita beli kunci yang baru. Boleh jadi. Bila ada, sorry mungkin saya boleh menama, bila ada satu suka hati awak lah, itu pun bahaya juga sebenarnya. Itu yang di whatever. Suka hati awak diam, saya diam. Alamak, macam kena headshot lah.
Awak dah. Kan? So yang si pendiam tu jangan diam lama sangat. Kalau dah pujuk tu pandai-pandai lah. Oh, ni Johan Sebelum so bukan nama sebenar. saya mewakili suami-suami kat Malaysia ni. Tapi kunci dia kenalah ada pujuk juga. Ini kadang-kadang kan Haiza, kalau orang tu dia dah merajuk, dah senyap ni, diam 1000 bicara dah ni. Tak nak bercakap-cakap apa-apa. Lepas tu yang ni pun tak dapat hint tu. Dia senyap. Sekejap. Saya cadangkan lepas ni lelaki hari ini. Kejap. Hello, Syairah di talian. Lelaki hari ini nampak. Okay, kita nak tanya kepada Haiza. Kita nak cerita pasal kunci-kunci kan. Tapi mungkin lelaki dengan wanita ni berbeza. Kadang-kadang sebagai seorang wanita ini memang sedia maklum ramai ketahui bahawa kita ni lebih sensitif. Dan kadang-kadang masa kita beremosi, kita memang akan menunjukkan sesuatu. Ada masanya kalau kita terasa hati perempuan ni, kita akan jadi senyap, kita akan mula menjauhkan diri. Dan ni bagi tips ni. Betul tak? Gaya kita berjalan dekat rumah tu pun, pusing tu pun semua ada. Boleh baca. Cara tarik selimut pun lain. Okey, betul. Tapi macam Haiza dalam rumah tangga Haiza, mungkin kadang-kadang kita ni adalah dua pasangan yang berbeza. Ada dua perangai dan sikap yang berbeza menjadi satu. Dua orang luar ni, entiti yang berbeza ni hidup dalam rumah tangga. Kita ada perangai kita, pasangan kita pun ada perangai kita. Tapi macam Haiza sendiri, bagaimana sikap anda berdua ini dalam konteks hubungan rumah tangga anda berdua? Kita berdua adalah orang, suami saya adalah orang yang bukan senang nak cakap-cakap kalau ni. Tapi kalau kita berdua, actually adalah komunikasi tu memang orang nampak macam dia tak bercakap banyak kot. Tapi kat rumah dia bercakap banyak. Dan saya lagi lah kan. Cumanya mungkin dia kot yang akan risau kalau saya tak cakap. Awak ada radio tiba-tiba tak cakap, dia demam ke? Saya tak tahu. Dan saya pula yang mengenali dia orang yang selalu akan berborak benda-benda semua. Tapi kalau tak berbunyi itu mesti ada sesuatu. Akan ada something. Dan saya tak akan membuat macam tadi kata apa, potong je lah kunci tu kan. So, kalau kita potong, kita akan lupa benda-benda tu tau. Benda yang lupa tu kena pulihkan bagi Haiza. Saya setuju. Yang potong tu kita dah buang dah sebenarnya. Kita dah rosak. Kita dah baru. Jangan. Ini topik lain macam. Tapi kan Cik saya, kalau kita cakap pasal senyap ni kan, apa sebenarnya bahaya dia? Mungkin ada pasangan yang rasa macam tak apalah, 2-3 hari nanti okeylah. Tak payah nak dilayan sangatlah. Lagi dilayan, lagi dia merajuk, lagi banyak dia senyap, cycle tu akan berulang. Jadi mungkin cara dia nak mengajar pasangan yang sentiasa senyap ni adalah biarkan aja, nanti dia pujuk diri sendiri. Silent treatment. Tetapi mungkin ini adalah kanser yang makin lama akan makin merebak dalam hubungan rumah tangga tu kan. Jadi mungkin Cik saya boleh kongsikan apa sebenarnya bahaya dia kalau senyap pendek ataupun senyap panjang. Betul. Setuju sangat. Saya memang nak sebut pasal itulah. Sebab kita terutama, saya tahu orang lelaki lah kot. Dia kadang-kadang dia malas nak konflik. Dia malas nak alah-alah cari pasal. Tetapi kesilapan kat situ, dia macam nak elak gaduh kecil. Dia nak elak gaduh kecil tapi tak pasal-pasal tunggu jadi gaduh lagi besar. Dia baiklah gaduh kecil, baiklah gaduh. Kalau kita tak puas hati, kita tegurlah. Sebab apa yang kita sakit hati tu maknanya pasangan kita tak tahu. Dan kalau kita tak cakap, dah bukan salah dia dah. Dia keep on doing benda sama kan. Contoh dia guna ayat-ayat atau perkataan yang kita trigger lah, orang zaman muda kata kan. Trigger. Tapi kita tak cakap. Dia mana tahu trigger kan. Sekali cakap mungkin salah dia, tapi bila kita tak cakap banyak kali, salah kita dah. Bagi dia biasa. Betul. Lama-lama dah 2-3 tahun dah tak tahan dah, meletup terus. Macam gunung berapi lah. Kan gunung berapi kalau tak nak bagi meletup, dia keluar kot tepi-tepi tu. Dia lava, dia keluar, ada saluran keluar. Tapi kalau tak ada, dia berkumpul, nampak macam okey je kan. Tenang, cantik, pemandangan, sekali meletup habis. Habis orang-orang sama. Betul. Jadi apa tu? Tapi kadang-kadang mungkin ada dalam kalangan kita ni yang dia mengambil keputusan titik tengah ataupun jalan tengah ini untuk tidak bercakap, tidak meluahkan perasaan sebab kadang-kadang disebabkan oleh sikap pasangan. Contoh, pasangan ni memang jenis pemarah. Jadi kalau dia bercakap, bertanya, menjawab, dia akan menimbulkan lagi masalah. Jadi dia memilih untuk senyap. Senyap, memendam, tahan. Lama-lama tu yang mungkin meletup. Macam mana kita nak kongsikan kalau dari segi konteks begini tu? Okey, mungkin saya boleh pandangan. Boleh. Senyap tu bagus bila perlu senyap. Tetapi tak boleh dibawa terus senyap
kita tak settle the root cause. Berbalik pada ada something is not right pasangan kita buat, kita senyap tu bagus, bersabar. Tapi pandangan saya, bawa balik isu tu bila waktu yang sesuai. Contoh, dia buat something is not right, kalau kita tegur on the spot, dia akan mengeruhkan keadaan depan-depan orang ke apa. So kita senyap dulu. Tunggu masa bila dah tenang, tengah duk sweet-sweet, kan, guna proper ayat supaya outcome kita nak dia berubah, bukan nak malukan dia, bukan nak jatuhkan maruah dia. So saya rasa kaedah macam tu kita win-win situation. Dia tak marah kita, and then kita dapat apa yang kita nak tegur dia. Lepas dah kenyang tu kan, dah kenyang sikit. Abang, tadi sebenarnya kan abang, kenapa abang nak tanya abang perempuan tu? Paling best lepas bagi hadiah. Lepas tu dia kata yang mana satu? Mana satu? Ada lagi ke? Dah lagi ni. Tapi betul, kita sebagai lelaki pun, ego kita kalau buat salah, tegur depan-depan kita marah. Betul. Tapi kalau wife kita dah masak, bang, sebenarnya tadi nak cakap, kita pun, alamak aku rasa bersalahnya kita buat benda tu. Itu sebagai lelaki. Cara tegur tu pun penting lah. Cara dan waktu. Waktu dia, jangan tegur dengan marah kan. So dengan isteri macam mana? Memang tegur mengikut waktu dan situasi? Ya. Sama kita juga? tunggu kadang-kadang malam ataupun kita pergi cuti, kita pergi bawa kereta sama-sama berdua. And then ada trik juga, kita puji dulu. I suka you buat macam ni, bagi up sikit. Tapi ada satu je you kena ubah. Bukan you tak patut buat macam ni, lagi moral down. Ini isteri tengah menonton ke ni? Dah tahu modus operandi ni macam mana? Sampai mungkin buka rahsia. Komunikasi ni. Betul. Sebab kadang-kadang mungkin ini dapat memberi idea ataupun inspirasi dalam kalangan mereka yang menonton ketika ini buntu, tak tahu bagaimana cara untuk mereka menyelesaikan masalah mereka kan. Tapi kadang-kadang senyap ini bukan disebabkan oleh komunikasi dua hala ini saja. Kadang-kadang mungkin juga disebabkan oleh orang ketiga. Dia tidak ingin berkomunikasi bersama dengan pasangan, tapi berkomunikasi dengan orang ketiga yang bukan sahaja daripada berlainan jantina. Perempuan, it could be, dia boleh jadi juga gadget, video game, ataupun dia lebih selesa nak kongsikan masalah dia dengan keluarga dia, ataupun kawan-kawan di pejabat ke. Secara logiknya macam mana kita melihat ini? Bagi Haiza kan, kalau dah berumah tangga, masalah yang berlaku dalam family ke apa, antara kita, rasanya kitalah yang kena komunikasi berdua. Bukannya kita nak melempiaskan kepada kita nak marah mungkin, ataupun nak kongsi pada family ke, pada yang orang yang sepatutnya sebelum mereka adalah kita. Maksudnya yang kena settle tu kita dua dulu ni. Bukan diam aja, cerita dululah dekat orang lain. Sedangkan yang kat dalam ni, tak tahu pun kenapa tak cakap. Maksudnya kita perlu lebih tahu. Ni bila orang luar lagi tahu, kita tak tahu masalah kita. Kawan kita tahu. Betul. Lagi menunjukkan macam tu sebab sekarang ni ialah apa-apa saja boleh dikongsikan di media sosial dan sebagainya kan. Orang awam tahu dulu, orang lain tahu dulu. Kejap lagi keluar kat IG Stories. Luahan perasaan. Ataupun mungkin cara dia nak menyampaikan kepada pasangan dia tu adalah dengan memerli secara halus. Dalam keluar kat IG Story tu. Baik tak payah masak kalau tak nak puji. Contohnya pasangan tak tengok IG Story. Tapi lepas tu pula tak sampai. Lepas tu pula letak kat close friend. Lagi tak sampai. Pada time dia dapat dah macam. Ataupun bila dia view tu dah 23 hours ago. Cara korang ni macam pernah buat. Itulah saya nak cakap gitu juga. Kita host ni banyak buat research. Pengalaman. Pandai dia cover. Okey, kita nak dengarkan pandangan Yana. Ya, orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Apalah agaknya kata mereka Adakah senyap ni betul-betul pemusnah rumah tangga? Saksikan. Silent treatment ni dia salah satu pembunuh kat rumah tangga sebab tak ada satu komunikasi yang baik antara hubungan suami dan isteri dan pasangan. So bagi saya kalau dia orang perlukan sesuatu orang cakap give and take antara isteri dan suami, which is kalau ada sesuatu perkara kalau boleh jangan selindung, and then kalau boleh kita kena lebih kepada terbukalah. Maknanya kita tak boleh selindung apa-apalah dengan pasangan. Kita tak boleh diam dalam rumah tangga ni sebab saya pernah alami macam-macam sebelum ni. So kita kena tengok kalau pasangan kita ada macam dia diam ke apa kan, kita kena bertanya kat dia. Kalau tidak kan nanti ada je orang ketiga ke akan datang mendampingi dia. Selalunya mesti akan terjadi benda macam tu. Sebab saya dah pernah alami sebelum ni. Kalau diam,
dia tidak memberikan solusi yang terbaik lah. Jadi lebih baik kita lebihkan komunikasi dalam berumah tangga. Pada saya, luahkan dengan cara yang elok lah. Luahkan tu mencari solusi, bukan menambahkan lagi masalah. Cari solusi dengan pasangan masing-masing. Itulah. Saya pun setuju sebab bila diam ni dia tak tahu apa punca dia. Macam kita pendam seorang-seorang kan, kita je rasa macam benda tu masalah, tapi dia tak tahu pun yang benda tu masalah. Okey, itu dia pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini yang saya kira memang semua berkata yang sebenarnya kalau senyap dalam rumah tangga ni, especially terutamanya kalau senyap terlalu lama, memang akan menjadi masalah kepada rumah tangga tu. Dan saya nak baca salah satu komen oleh rakan kita di Facebook dari Shasha yang bercakap, macam suami saya pula berat mulut. Susah nak buka mulut, nak bercerita. Sebelum kahwin banyak pula mulut dia. Tapi selepas kahwin banyak diam. Kadang-kadang bila saya bersuara bercakap pada dia ada sesuatu, selalu dia cakap tak ada apa yang nak dicerita. Aduh, lama-lama saya biarkan aja. Jangan ke lain, udahlah. Itu kena hati-hati tu. Okey. Ini daripada Devi Baringbing. Dia kata kalau dibiasakan senyap ni berterusan, dia akan buat rumah tangga kita rasa akan kurang. Dan kalau macam saya, marah senyap. Tapi bila suami macam biasa je, saya takkan terus senyap tadi. Tapi lebih baik saya ungkapkan. Dan terus walaupun membebel-bebel marah macam mana pun, janji hati rasa lega. Dan suami pun lagi dapat tahu dengan cepat. Sebab bila kita pendam katanya, makan hati dan akan menyebabkan masalah jadi teruk. So, kalau dapat dibincang, dia kata bagi tahu je. Jangan amalkan sejak sebab tak semua orang faham bila kita senyap. Ini betul juga. Kita kadang-kadang, minta maaf lah, saya bercakap sebagai seorang perempuan. Kadang kita perempuan pun kita harap macam orang lelaki tu boleh baca fikiran kita. Kita pun diam, tak nak bagi tahu dan sebagainya. Fikiran, baca hati, semualah. Tapi kita nak berbalik pada tadi tu tadi. Bila kadang-kadang ada setengah dalam kalangan penonton kita ataupun pasangan, dia merasakan bahawa bila dalam keadaan tertentu, bila dia nak menjawab dengan pasangan dia dikatakan tidak hormat ataupun kurang hajar. Tapi bila dia senyap dan juga memendam pula, dikatakan melawan dalam diam. Dan ini juga yang akhirnya membuatkan individu ini memendam rasa sampai bila-bila, Cik Syed. Betul. Setuju. Saya gabung dua-dua lah pandangan saya lah. Pertama yang kata dah kahwin senyap, itu petanda besar tu. Maknanya adventure dah habis. Ini sebenarnya bahaya. Betul. Sebab masa bercinta memang banyak adventure kan. Semua nak try pasangan baru. Tapi bila dah dapat, dia berhenti kat situ. Sepatutnya pengalaman baru bermula selepas kahwin. Buatlah adventure baru kan. Mungkin dapat baby, lepas tu mungkin nak plan tu plan ni dengan keluarga. Cak rumah sama-sama. Kan macam-macam. Main ATV. Macam Bizo kita. Banyak sangatlah idea dia. Ada yang saya satu lagi saya nak sentuh pasal Fiza sebut tadi. Dia komunikasi dia memerlukan dua pihak. Dia kalau saya sebagai suami, saya kena mudahkan untuk isteri saya luahkan perasaan dia. Jangan saya garang sangat. Bagi kerjasama. Betul. Sikit-sikit, apa ni benda macam ni pun nak komplain. Lama-lama dia tak bercakap lah. Kan? Sama juga isteri, dia kena mudahkan suami untuk beritahu benda-benda dia tak suka. Mana dua pihak memainkan peranan. Macam kita diberikan ears kan, telinga. Ears. Saya selalu guna perkataan ears ni. EARS. Gunakan telinga kita. E ni encourage. Encourage orang tu meluahkan perasaan. Jangan tunggu dia luah baru kita nak cakap. Encourage dia. Nampak macam you diam hari ni, ada tak apa-apa? Ada buat salah ke? Encourage. Lepas tu A, ask question. Banyak tanya soalan. You okay? Apa semua kan? R, respond. Pasal gadget tadi. Kadang-kadang bercakap, suami bercakap, isteri tengok gadget. Ataupun suami lagi teruk lah. Main game. Main game. Isteri dah puas sama bebel lah. Apa? Allah, potong betul kan? Tak fokus. Anak jatuh pun tak sedar orang lelaki. Exactly. Tengok je video tu. Viral tu. Ada kan dalam video viral itu. Dan S yang last kali, summarize. Lepas kita discuss, macam kita ni kan, discuss ni, kita summarize in the end, menunjukkan kepada kita faham apa yang telah berlaku. Jadi dalam keluarga pun sama lah. Very good lah. Yes. Yes, itu yang perlu kita praktikkan. Tetapi Kak Fiza, Yana teringat satu kisah yang tak kurang viral juga, tular juga, yang mana tentang pasangan Jepun ni, yang mereka dah mendirikan rumah tangga lebih daripada 40 tahun, tetapi suami ni dia punya memendam rasa, punya kecewa, punya diam diri terhadap isteri dia ni. Sebab tak sebab apa? Sebab apabila isteri dah menjadi ibu, seolah-olah dia lupakan pasangan dia, suaminya ni tadi. Hakikatnya dia jumpa jadi isteri. Ya, hakikatnya tidak pun. Dan dalam artikel tu juga dia kata isteri ni dah banyak kali dia tanya kenapa, apa masalahnya, cubalah cakap dengan saya. Bayangkan 40 tahun dia bertahan
Dia tak Suami ni respon. merajuk selama 4 tahun. Lagi dahsyat lelaki merajuk. Betul. Manja Ya, dan dalam tempoh 4 Kena tahun tengok tu kita yang je ni. sepatutnya kita berkongsi rasa, bergembira dengan pasangan kita, kejayaan anak-anak kita dan sebagainya, dijalani dalam keadaan yang senyap. Dan ini sangat-sangat orang kata menguji mental dan menyakitkan hati. Dia merajuk lama sangat tu. Bahagia ke macam tu? Rasa takut. Tapi dia bertahan. Itulah. Betul. Kedua-dua pasangan ni memang cinta satu sama lain tapi mungkin tak jumpa titik tengah tu macam mana sebenarnya nak menonjolkan rasa tu. Dan mungkin Fizo boleh kongsikan sikit sebab kadang-kadang bila satu pasangan ni merajuk, perlu ada tindakan susulan daripada pasangan yang lain. Dan daripada pasangan yang dah dipujuk Pasangan ni yang pula, lain? pasangan itu tadi. lagi. Betulkan ayat. Lagi satu. Tak banyak nak sekali geli. Jangan sensitif. Okey. Tak berkawan kita. Saya minta maaf ya saya boleh. Kawan-kawan kita geli. Geli. Biasalah tu. Cakap banyak. Wah, Fizo ni merah muka saya. Tapi macam mana? Sebab perlu ada tindakan dan orang yang dah dipujuk ni pun tadi itu pun perlulah merendahkan ego tu supaya keharmonian rumah tangga tu berkekalan. Okey, dia berbalik tadi si lelaki yang suami yang mungkin panas baran buat isteri takut untuk nak bersuara. Si suami ni pula, wakil daripada suami ni pula. Silakan. Ada kena salam sekali ni. Persatuan. Sekiranya isteri ni merajuk dan perempuan memang tak boleh pisahkan. Tetapi bila ego merajuk yang terlalu tinggi, jangan sampai pihak sebelah suami ni suka hati awak lah. So dia punya merajuk tu yang kita faham, tetapi kalau nak drag sampai satu tahap macam kes tadi lah. Vice versa lah. Kita sebagai lelaki ni pun tak apalah, you nak merajuk, I pun dah pujuk banyak kali dia apa ini. So benda tu pada saya toxic dalam relationship jugalah. So that's why bila jadi apa-apa, kita sebagai suami pun kan aku tegur merajuk. Kan kalau merajuk jadi panjang, jadi gaduh. Aku ni pula jadi cepat marah kan, jadi marah pula. So we decide to let it be. Itu pada saya yang sangat bahaya dalam Dia sama ada dia let it be ataupun let it go. Topik relationship. Okey. Ini ada komen daripada penonton kita yang lelaki juga. Mungkin ahli persatuan suami-suami. Persatuan suami-suami. Ahli-ahli sila backup saya. Luahan perasaan daripada Muhammad Idham Aiman. Terima kasih ya hadir. Katanya pendam tak boleh luah, bila bercakap mesti bergaduh, akhirnya diam, bertahun pendam perasaan. Ini yang kita kongsikan tadi. Sakitnya tu di sini. Tak tahulah dia ataupun pasangan. Betul. Kan? Sebab kalau kita cakap tentang senyap ni, kita memang gelak-gelak macam ni. Tapi kalau masalah ini tak diselesaikan, ini yang juga mungkin belum jadi punca kepada topik kami yang lepas lalu. Ada skandal. Ataupun cawangan lain. Cari alternatif lah. Kan? Okey, tapi Maknanya curang tu, maksudnya curang tu terjadi bukan kerana orang ketiga saja tau. Bila senyap pun boleh berlaku. Punca masalah. Saya nak tanya juga, adakah senyap ini juga berpunca oleh kerana faktor kematangan kita dan juga wavelength ataupun cara kita berfikir. Mungkin waktu zaman kita bercinta, kita banyak cakap sebelum bercinta sebab kita ada banyak benda yang kita boleh cakap bersama. Dan nak impress pasangan kita. Betul. Belum dapat? Tapi kadang-kadang bila kita dah berumah tangga, masing-masing ada memilih cara dan juga jalan yang berbeza. Kadang-kadang ada aktiviti yang tak dilakukan bersama. Contoh macam Fizo dia nak aktiviti bersama. Macam Haiza dia ada aktiviti bersama dengan pasangan dia. Dangdut bersama mungkin. Pergi bawa anak pergi birthday dan sebagainya, ada weekend dan sebagainya. Tapi ada dalam kalangan penonton-penonton kita yang mungkin suami ada hal ataupun hobi sendiri. Isteri duduk rumah jaga anak. Ataupun mungkin ada dalam kalangan pasangan memilih untuk sambung belajar dan sebagainya selepas berkahwin. Jadi bila balik rumah, mereka merasakan wavelength ataupun cara berfikir itu tak sama. Sebab bila diluahkan, yang ni tak faham. Bila yang ini meluahkan, yang ni rasa macam tak related ataupun tak kena dengan aku. Tapi kita nak dengarkan dahulu jawapan daripada Encik Zaid tadi tentang soalan laras pemikiran ataupun wavelength yang berbeza ni, yang akhirnya juga boleh menjadi masalah pembunuh ataupun senyap itu juga yang akan membunuh dalam hubungan rumah tangga ini. Cantik analogi tadi sebab sebenarnya apa yang Fiza describe tadi ialah fasa kehidupan kita sebenarnya. Kalau kita tengok umur 20-an, 30-an, prioriti kita masa itu ialah membina keluarga, membina ekonomi yang stable, career. Jadi masa tu satu benda saya selit kat sini ialah kita panggil point of interest. Maknanya dalam setiap perkahwinan dia kena ada satu point of interest yang sentiasa bergerak mengikut zaman. Masa cari kerja, masing-masing bantu, mungkin dua career kan. Isteri bekerja, suami bekerja. So balik boleh bincang tentang career masing-masing. Tak perlu detail, cuma tahulah bos saya macam inilah, my job is not like this apa semua kan. Kita boleh luahkan
bincang. Maknanya ada komunikasi kat situ. Masuk 40-an, biasanya dah stable. Career pun dah stable, kalau bisnes pun dah agak stable. Masa tu inilah ujian sebenarnya. Orang lelaki masa ni dia mula dia nampak banyak peluang. Jadi matanglah kononnya matang. Jangan memberi ruang untuk bantai kita. Tidak. Tak apa. Bahagian bantai saya serahkan Figo. Oh, belum 40. Okey, maknanya itu ujian untuk lelaki sebab dia dah ada semua. Dan ketika ini prioriti lelaki dimemerlukan perhatian. Jadi isteri lebihkan perhatian. Kalau masa tu nak upgrade berdandan sikit pun masa ni sangat sesuai. Jangan dah 40 malas lah. Tak boleh. Sebab mata lelaki tu masa tu dia nak tengok benda macam ni. Jadi kalau isteri match point of interest, match okey. 50-an, 60-an dia lebih kepada spiritual pula. Dah tak nak dah tengok benda-benda dunia ni semua kan. Dan ketika itu mungkin boleh kejar hobi masing-masing. Contoh, saya dengan isteri saya dah masuk fasa 50-an. Isteri saya sekarang, Puan Ros, dia buat hobi baru melukis. Dia memang ada talent melukis. Dan saya support dia. Saya memang tak ada harapan lah melukis. Jangan suruh saya melukis lah, memang tak ada harapan. Tapi saya sokong dia. Bayar yuran dia, apa semua kan. Dan tengok lukisan dia memang cantik. Involvement. Walaupun saya tak pandai melukis, tapi saya ada point of interest tu. Dan dia support bisnes saya. Dia tak tahu pun banyak bisnes saya, detail-detail dia tak tahu. Tapi dia tahu saya akan meeting sini, buat program tu, buat program ni. Jadi sama-sama lah. Ada. So, yang penting cari point of interest tu. Involvement dan encouragement. Betul. Saya nak selit sikit. Macam tadi cakap tentang hobi, involvement dan encouragement kan. Kadang-kadang saya tengok kawan-kawan di pejabat juga kan. Ada yang macam pasangan dia suka pergi memancing. Isteri ni sebenarnya tak suka pun nak pergi mancing. Tapi disebabkan dia tak nak ada ruang kosong tu. Inilah waktu untuk berkomunikasi. Inilah waktu untuk bersama dengan pasangan. Walaupun tak suka, tarik juga badan. Temankan pasangan memancing. Piknik. Ataupun ada mungkin isteri pula suka berkebun. Suami ni kurang suka. Tapi dia pun cuba mengambil ruang itu untuk bersama dengan pasangan. Kalau kita lihat di YouTube ketika ini, ada satu saya tengok panggil Sap-Sap. Dia pergi memancing dia di tengah laut. Isterinya hari-hari ikut dia pergi memancing gonda ni. Jadi kita melihat bukan saja dia berkongsi video dia tangkap ikan tu, tapi sebenarnya kita melihat antara hubungan komunikasi keakraban antara pasangan suami isteri ni yang mana mereka mencipta kenangan itu dengan cara mereka sendiri. So sweet. Tapi saya rasa macam kena ada effort dua-dua belah pihak. Katakanlah satu je, betul lagi satu tu okeylah. Go on lah, proceed. Effort dan pengorbanan sikit lah. Pengorbanan sikit, jangan banyak sangat pun tak boleh juga. Okey. Baik, dan hobi yang sama. Hobi yang sama. Ya. Okey, baik. How I wish lah semua wife dapat faham suami punya interest and support. Naklah suami juga. Luahkan. Dan likewise, jangan senyap. Isteri juga berharap agar suami faham isteri dan support. Gitu kan. Dua-dua lah, kira balance lah. Fair lah. Okeylah, saya faham lah awak. Okey. Isteri hobi dia suka beli beg je. Kan Yana? Yana juga ingat. Alamak, baru beli semalam. Okey, baik. Saya nak baca salah satu komen dari rakan kita di Facebook. Lagi satu, dia kata, dari Nur Syihah Sah Kadri, kadang-kadang silent treatment mak ayah ni auto terkena pada anak-anak. Stres. Okey, Haizat, ini yang mungkin kita boleh kupas dengan lebih lanjut kan. Kadang-kadang ibu dan bapa, suami dan isteri, mereka fikir silent treatment mereka tu antara pasangan sahaja. Isteri diam kepada suami, suami diam kepada isteri. Hakikatnya benda ni akan turun kepada anak-anak sebab anak-anak yang melihat perlakuan itu, kata-kata yang tak diungkapkan, perasaan yang dipendam dan sebagainya. Secara tak langsung ini akan bentuk anak-anak ni di masa hadapan. Dan tak mustahil nanti mereka pula yang akan menjadi seorang individu ataupun pasangan yang senyap dan memendam. Introvert lah. Kalau macam Haizat, apa yang Haizat lakukan? Macam awak kata tadi tu sebenarnya memang betul tau bahaya. Bila dia absorb benda-benda tu kan, dia akan jadi macam mula dia akan tanya, contoh, kenapa abah senyap? Kenapa bonda senyap? Nah, abah tak cakap pun. Bonda tak cakap pun. Dia automatik daripada orang yang mungkin suka bercakap akan bertukar dan bahaya sangat bila dia pun berpasangan nanti yang nak kata tadi kan, bertukar dan akan jadi macam tu. Dan dia pun dah tak nak cerita dengan kita. Apa masalah dia pun dah tak nak cakap dengan kita. Kita pun akan menghadapi situasi bila tanya anak, contoh, Iman, ni. Dia, tak ada. Bonda pun tahu pun sekolah. Dia akan buat benda yang sama. Sebab kan selalu orang cakap ibu bapa cerminan pada anak-anak kan. Cikgu ada soalan, cikgu? Kadang-kadang silent treatment ini sebegini dia akan memberi impak kepada anak-anak. Tapi ada juga dalam kalangan pasangan ini yang mereka ni silent treatment antara pasangan. Tapi dia jadikan anak ni sebagai
antara orang tengah. Postman. Postman. Dia tak nak cakap dengan pasangan dia. Dia tak nak cakap. Itu biasa. Aku cakap mak kau. Cakap ke mak. Kita beritahu mak. Mak, abah cakap. Lepas tu mak pula cakap kat abang hang. Macam tu. Tapi kita nampak cakap tu ada geram. Tapi still okey saya rasa. Tapi kadang-kadang Cik Syed, kita tengok macam kelakar dan tak ada apa-apa. Tapi anak-anak ini, dia akan macam mana dia hidup dalam keadaan begitu? Situasi ni sebenarnya. Betul. Sangat sebenarnya sekurang-kurangnya lah ada bercakap kan. Dah jam dah tak tahu nak WhatsApp je lah, tak payah benar. Tapi pada masa yang sama, betul saya setuju dengan Yana cakap, dia mungkin memberi signal yang salah kepada anak. Macam Aizah sebut tadilah. Ayah kenapa tak cakap direct je, kenapa guna dia kan? Sendiri. Lama-lama anak tu kesian lah. Anak tu tak faham, dia tak boleh rationalize kan. Dia pun jadi terganggu emosi dia, duk fikir malam, apa benda dia orang ni kan? Gaduh ke? Tak boleh tidur. Memang kacau lah. Saya rasa kan nanti ada satu ketika dia pula cerita masalah rumah tangga mak dengan bapak dia kat kawan dia. Itu betul juga. Kan dekat sampai kat cikgu semua kan. Dengan budak-budak kenaifan dia orang. Betul. Selain ada anak yang cerita masalah kat kawan-kawan ataupun cikgu kat sekolah nanti, tapi kadang-kadang yang senyap dalam hubungan rumah tangga ni juga ramai yang mengambil keputusan untuk senyap bersama dengan pasangan. Kita tak sempat ulah dengan lebih luas tadi, tapi dia tak senyap dengan kawan-kawan dekat pejabat. Maksudnya ataupun dia berkongsi kat luar dia huha-huha, balik rumah dia senyap. So macam mana ni kita nak bantu penonton-penonton kita ni jangan buka ruang tu. Sebenarnya ni antara jeritan batinku. Seorang kalau suami jeritan batinku, dia dengan orang luar bukan main lagi huha high five, balik rumah diam. Dia jadi isteri atau suami, dia akan menjerit batin dia. Dia kata, kenapa you tak boleh buat macam ni kat I? Apa salah saya? Nak cakap tak berani kan? Dan dengan anak-anak pun ada jeritan batin anak-anak juga. So ibu-ibu ayah kena ingat, anak-anak pun ada jeritan batinku juga. Dia tengok mak ayah main phone kan. Dia nak bercakap, mak ayah main phone, atau dia nak cerita luah perasaan dia, stres dia, mak ayah kata, alah benda macam ni pun nak risau. Dia ni terpotong lah. Tak pay attention. Buka mulut tergendali. Betul. So penting jeritan batinku ni kena peka lah. Kita dua-dua pihak lah kena peka. Okey, tapi macam mana? Apa tindakan yang boleh kita lakukan? Okey. Saya ada buat dulu saya buat talk, saya buat satu resepi kebahagiaan dia panggil. Okay, kalau boleh saya hurai sikit. Resepi kebahagiaan, kalau kita sayang, tunjukkanlah. Tunjukkanlah dekat pasangan kita. Tunjukkanlah dekat isteri kita, dekat suami. Tunjukkanlah dekat anak-anak kita. Tunjukkanlah dekat mak ayah kita. Tunjukkan. Kalau kita suka mereka, cakapkan. Cakapkan dekat pasangan kita, I love you. Peluk ketat-ketat, I love you. Cakap dekat anak-anak, mak ayah bangga dengan kamu. Mak ayah syukur Tuhan jadikan kamu ahli keluarga mak ayah. Syukur sangat. Cakap. Sebab kalau tidak, dia tak tahu. Jangan anggap mereka boleh baca minda kita. Jangan anggap mereka boleh baca minda kita. Dan kalau kita buat silap, kita mesti buat silap, cepat-cepat minta maaf. Dan kalau pasangan kita, walaupun dengan anak, tak ada masalah. Dan kalau pasangan kita buat silap, cepat-cepat kita maafkan sebelum dia minta maaf. Inilah resepi kebahagiaan, insya-Allah. Memaafkan dan minta maaf. Minta maaf, dan yang penting tunjukkan rasa sayang. Tunjukkan, cakapkan. Yang paling penting sebab kadang-kadang kita takut juga kan, kita pendam-pendam. Kita tunjuk rasa sayang tu. Betul. Kita tak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Sama ada kita yang pergi dulu ataupun insan-insan yang kita sayangi ni. Balik kejap lagi, kita tak tahu apa berlaku kan. Betul. Okey, baik. Kita pun dah sampai ke penghujung siaran. Kita tapi mungkin sedikitlah ya, Fiza dari Haiza, daripada Abejo dan juga daripada Cik Zaid sendiri, seringkasnya apa yang boleh kita simpulkan tentang topik kita pada hari ini? Kita mulakan dengan Haiza. Okey, senang aja. Komunikasi tu kunci. Kita balik semula daripada awal. Janganlah orang kata kunci patah, cari benda lain. Repair. Repair selagi boleh repair, welding ke apa ke. Betul. Boleh pakai. Jangan tunggu beli baru. Jangan. Jangan kunci pendua. Kunci pendua tak apa. Tapi jangan beli yang baru. Kalau kunci pendua tu, kunci yang awal tu terpatah dekat dalam. Bahaya juga. Okey. Tahu kunci dia. Fiza sendirilah kan. Pada saya dalam rumah tangga ni yang paling penting energi lah. Energi, sebab kita ada good energy, positive energy, kita boleh jemput banyak lagi rezeki untuk keluarga kita. So kalau memilih untuk berdiam, tak settle the root cause, sebenarnya lagi teruk. So maksudnya pilihlah macam mana, hadaplah masalah tu, selesai dengan cara baik. Masya-Allah. Daripada Cik Zaid sendiri. Bagi saya inilah konflik tu tetap akan berlaku. Konflik is inevitable,
Tapi combat tu optional. Nak gaduh tu pilihan. Jadi konflik berlaku, kita cepat-cepatlah selesaikan dengan komunikasi, guna kunci, buat pilihan yang betul. Dan macam saya sebut tadi, jangan diamlah. Cakap je. Kita tak banyak masa sebenarnya. Berapa tahun je kita hidup, just ambil peluang ni, cakap. Memang Tuhan dah jadikan pasangan kita, anak-anak kita memang dah sempurna dah. Just say it. Sebab itulah ada tajuk lagu Exist, Diammu Gunung Berapi. Tak ingat. Sikit yang boleh kita bantu penonton kita ni. Mungkin ada yang dalam kalangan kita ni yang dia sebenarnya dah cuba-cuba nak berkomunikasi. Tapi pasangan tetap senyap. Apa sebenarnya yang boleh kita bantu mereka? Dia banyak pintu ke hati manusia. Perkataan saja mungkin setengah orang tak suka perkataan. Banyak pintu lain. Love language tadi ada dengan cara bagi hadiah. Ada dengan cara bantu basuh pinggan. Kan balik kejap lagi basuh pinggan. Abang kenapa basuh pinggan? I just want to help you, nampak you letih. Komunikasi. Ada yang betul quality time. Hujung minggu ni, hari Sabtu Ahad ni, tiba-tiba suami announce, jom ayah dah booking hotel. Port Dickson. 2 hari 1 malam. Confirm semua bercakap. Kan? Ataupun balik rumah terus handle anak kan. Balik rumah, kita cuci tangan, kita terus ni. Kita terus buat, lepas tu orang rumah cakap, dia buat salah. Lain macam. Tak apa. Komunikasi berlaku. Okey. Tiba-tiba tak buat, dia salah lah. Masalahnya bila nak settle ni. Tak salah. Kau tenang YB semua. Selesai masalah kita ni. Okey, kita boleh luahkan kepada perasaan kita. Jangan dipendam, itu yang paling penting sekali. Yang penting kita kena tahu dan fahami bahasa cinta pasangan kita. Jangan malu-malu. Dah memang hubungan tu sah, pasangan suami isteri, kita luahkan, kita tunjukkan, kita kongsikan rasa kasih sayang kita. Ni penerbit saya kata, buatlah macam masa bercinta. Dia kata macam tu. Cari kunci ke pintu hati masing-masing. Sebab dah memang dah lock kan, sampai ke jannah insya-Allah. Tak tahulah, agaknya ada kot. Okey, baik. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Haiza, kepada Fizo dan kepada Cik Zaid atas perkongsian pada hari ini yang saya harap sedikit sebanyak dapat memberi orang kata semangat kepada pasangan di luar sana untuk terus bercakap, berkomunikasi bersama dengan pasangan.